Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan kongsikan dua kisah seram, di mana salah satu kisah seram dikongsikan oleh salah seorang subscriber dan satu lagi kisah seram akak petik daripada sebuah blog. Kalau korang nak tahu apa yang akak ingin sampaikan pada kali ini, korang kena stay dengan akak sampai habis. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah seram ni dari Kalimantan, di mana kisah seram ni adalah kiriman daripada Juraimi Jusman, berasal dari Kalimantan Barat, tapi dah lama menetap di Kelantan. So Juraimi ni dia selalu ikuti cerita-cerita seram dari Cengkeh Channel, dan kali ni dia sendiri telah kongsikan cerita untuk channel ni. Terima kasih akak ucapkan kepada Juraimi kerana sudi kongsikan cerita kali ni. Okey, kejadiannya berlaku dalam tahun 70-an macam tu lah. Kejadian ni benar-benar berlaku tau, di mana ianya berlaku di sebuah kampung yang terpencil di Kalimantan Barat. Nenek Juraimi sebenarnya menceritakan semula satu kejadian seram yang pernah berlaku dekat kampung dia pada era tahun tersebut tau. Jadi ceritanya macam ni. Dekat kampung dia tu dulu ada sebuah rumah yang terletak sangat jauh dari perkampungan orang ramai, jauh ke dalam hutan tau. Satu hari terjadi satu kematian di rumah tersebut. Rumah tu dihuni oleh sepasang suami isteri yang mempunyai seorang anak. Satu hari suami kepada pasangan tersebut jatuh sakit. Lepas tu suami dia pun meninggal dunia. Jadi si isteri dengan anak pada masa tu dah tak tahu nak buat apa kan. Dia terkaku, tergamam, sekejap memikirkan apalah yang patut dia lakukan seterusnya ekoran, sebab rumah dia tu memang jauh daripada penempatan awam. Tambahan pula suami dia ni meninggal pada waktu malam. Jadi si isteri ni dia hanya terlintas untuk minta bantuan keesokan hari je, sebab penempatan dia akak dah cakap memang jauh. Memang dia mungkin banyak sebab lah kenapa dia tak nak redah malam tu untuk minta bantuan tau. Jadi sedih pada keadaan tu, agak sedih lah bila akak kenangkan perasaan si isteri ni. Dahlah kematian suami ditambah pula dengan kejiranan yang memang dah jauh. Lepas tu ada anak pula lagi. Tunggu punya tunggu untuk cerah tanah. Tibalah di waktu tengah malam. Macam tu lah. Tak sedap lah pula akak rasa nak panggil si isteri kan. Akak panggil je lah gelaran sebagai Kak Kiah tau korang. Ni bukan nama sebenar tau. Okey, akak sambung cerita. Kak Kiah dengan anak dia ni hanya pasrah je menunggu menjelang pagi. Walaupun perasaan Kak Kiah sendiri memang sedih, bercampur dengan duk-dak, duk-dak, duk-dak. Dia buntu tau. Tak tahu nak buat apa pun. Satu apa pun dia tak tahu nak buat. Maka berpelukkanlah Kak Kiah dengan anak dia sementara menunggu pagi. Macam tu lah. Satu kejadian yang pelik berlaku saat mencemaskan pada ketika itu tau. Kejadian yang pelik tu berlaku ketika Kak Kiah dengan anak dia ni sedang menunggu jenazah suami dia. Bila nak menjelang sampai tengah malam, tunggu punya tunggu, mereka ni dengan tiba-tiba didatangi dengan seorang lelaki yang pada awalnya memberi salam elok je. Kak Kiah pun dia terkejut lah. Dalam hutan macam ni mana pula datangnya orang pula kan. Tambahan pula lagi dalam situasi kematian
kematian macam tu. Pelik lah pula dia rasa. Selalunya memang tak akan ada sesiapa pun yang datang kat rumah dia tengah-tengah malam macam tu tau. Takkanlah pula kenalan arwah suami dia pula yang nak datang pada masa tu. Suami dia baru je meninggal. Perasaan curiga mula menghantui tau pemikiran Kak Kiah ni. Dia mulalah fikir yang bukan-bukan. Dia rasa was-was. Nak buka pintu, nak pergi tengok kepada lelaki yang bagi salam tu tau. Tapi mungkin jugalah lelaki misteri tersebut boleh membantu mereka masa tu. Jadi Kak Kiah dia buka jugalah pintu pada waktu tu untuk terima sapaan lelaki tersebut tau. Lelaki misteri tu pun bertanyalah pada Kak Kiah. Dia tanya, betul ke dekat rumah ni ada kematian? Jadi Kak Kiah bertambah hairan lah pula. Dia macam bertambah-tambah curiga tau. Dia berkatalah dalam hati dia, macam mana pula lelaki tu boleh tahu dekat rumah dia memang ada kematian, sedangkan Kak Kiah tak maklumkan kepada sesiapa pun tentang kematian suami dia pada ketika itu. Tergamamlah Kak Kiah memikirkan nak bagi jawapan apa ya pada lelaki tu. Nak jawab apa? Tak tahu nak jawab apa. Nak jawab ya, risau pula entah siapa-siapalah yang mungkin pura-pura baik hati bertandang dekat rumah dia, konon-konon nak tolong, acah-acah nak tolong. Kalau jawab tidak kan, bohong pula rasanya kan. So Kak Kiah dia buat keputusan, dia nak jujur dengan menjawab ya. Memang dia jawab ya, memang ada kematian, suami saya baru saja meninggal dunia. Lepas tu lelaki tu pun minta lah untuk naik ke rumah pula. Dah dijawab soalan nak naik ke rumah pula, Kak Kiah dah bersalah pula rasa. Mereka berdua je dalam rumah tu. Kalau lelaki tu buat perkara-perkara yang membahayakan nyawa mereka ke, mencederakan mereka ke, macam mana pula. Jadi lelaki tu masih berdiri tercegat menunggu jawapan daripada Kak Kiah. Sebersalah pula perasaan Kak Kiah, sebab bila dia tengok kan, semula pada lelaki tu dia tengok betul-betul kehadiran lelaki tu tak seperti membahayakan mereka. Jadi Kak Kiah pun dia bertanya kepada si anak ni dengan nada berbisik-bisik, boleh tak kalau ibu benarkan lelaki tu naik ke rumah? Mungkin dia orang baik-baik yang boleh tolong kita. Kata Kak Kiah kepada anak dia. Akak tak pastilah berapa umur anak Kak Kiah ni, tapi gaya penulisan ni macam dah agak besar lah. So si anak pun jawab lah dalam nada yang sama juga, berbisik. Walaupun masa tu dia rasa berat hati nak bagi lelaki tu naik ke rumah, jadi dia cakap dekat ibu dia. Dia cakap bolehlah, mungkin jugalah betul apa yang ibu dia cakap kan, naiklah ke rumah macam tu lah. Jadi dia pun benarkanlah lelaki tu untuk masuk ke rumah. Ibu dia pun pelawa lah lelaki tu naik ke rumah. Jadi bila lelaki tu naik ke rumah mereka, setelah dipersilakan masuk semua bagai, lelaki tu pun minta buku bacaan Yasin, buku Yasin, untuk dibacakan surah Yasin kepada arwah suami Kak Kiah ni. Kak Kiah dengan anak dia saling berpandangan antara satu sama lain. Sebab apa tahu? Sebab mereka tak pernah pun kenal dengan lelaki tersebut. Macam mana pula datang-datang tiba nak baca Yasin pula. Mereka tengok wajah lelaki tu macam tengok macam pelik tau. Bukan pelik, macam mana dia renung wajah lelaki tu. Dia tengok berulang-ulang kali, jap tengok, tak puas hati. Siapa dia ni? Kat mana jumpa dia ni? Macam tak pernah jumpa. Semakin mereka perhatikan kepada lelaki tu, semakin mereka tengok wajah lelaki tu macam menakutkan tau. Tambah pelik pula bila Kak Kiah dengan anak dia ni perhatikan lelaki tu sedang merenung kepada jenazah arwah suami dia ni dengan renungan yang tajam. Sambil-sambil tu lelaki tu dia kelihatan menelan air liur dia sendiri tau. Macam tak tahulah, Kak pun tak sure kan untuk apa dia telan liur kan. So Kak Kiah dengan anak dia ni mula rasa sebersalah, serba tak selesa. Mereka jadi sangat takut bila lelaki tu merenung jenazah dengan renungan seperti nak telan je jenazah tu. Biji mata lelaki tu dibesarkan, seolah-olah dia dah tak sabar nak menunggukan sesuatu. Apa yang dia nak dengan jenazah tu mereka pun memang dah tak tahu. Jadi Kak Kiah dia cuba nak alihkan pandangan lelaki tu dengan bertanyakan sesuatu. Lepas tu dia tanyalah,
Apakah saudara kenal pada arwah suami saya? Macam mana saudara ketahui dia telah meninggal dunia? Saya tak pernah kenali saudara sebelum ni, tapi saudara nampak seperti orang yang baik-baik. Kak Kiah mulalah nak tanya satu soalan je sebenarnya, tapi dah lalang bertanya tu bertubi-tubi pula soalan yang keluar pada masa tu. Macam-macam soalan lah yang dia tanyakan. Punyalah banyak soalan yang ditanyakan oleh Kak Kiah. Satu soalan pun tak dijawab oleh lelaki tu. Kak Kiah tak nampak pun lelaki tu seperti alert dengan soalan-soalan dia, seperti nak jawab soalan-soalan dia. Yang pastinya lelaki tu tetap duduk seperti terkaku sambil merenung tajam ke arah jenazah. Macam sambil-sambil macam nak meleleh dah Helio. Macam tu lah Kak Kiah dia mula rasa takut tau. Lepas tu dia rasa meremang tengkuk. Dia apa lagi, dia pun berbisik sekali lagi kepada si anak ni untuk bagi tahu bahawasanya hati dia dah rasa tak sedap. Macam tu lah Kak Kiah rasa tak tenang. Duk dak selepas dia melihat kelakuan lelaki tersebut. Kak Kiah ni dia buat keputusan untuk beredar bersama dengan anak dia daripada situ. Tak nak dah dia stay kat situ. Dia dah rasa lain macam. Jadinya dalam diam-diam Kak Kiah dia mengajak anak dia ni mengundur diri tau. Perlahan je dia undurkan diri dia. Dia pergi ke dapur. Konon-kononnya nak masuk ke dapur lah, macam tu lah. Tapi sebenarnya dia nak pergi cari orang kampung, nak minta bantuan. Tak sanggup dah dia rasa nak tunggu dekat situ sampai pagi dengan lelaki yang berkelakuan menakutkan macam tu. Biarpun dalam larut malam, Kak Kiah dengan anak dia ni tekad juga. Dia nak redah hutan demi mendapatkan bantuan. Dia tak kira lah gelap gelita ke, langgar apa ke, jumpa apa ke, dia tak kisah. Janji dia boleh jumpa orang, boleh minta tolong orang. Mereka akhirnya sampai juga ke rumah ketua kampung. Mereka berjumpa ketua kampung. Lepas tu Kak Kiah pun diceritakanlah tentang kematian suami dia kepada Tok Ketua. Lepas tu Tok Ketua menyambut baiklah kedatangan Kak Kiah. Malah dia simpati dengan apa yang dilalui oleh Kak Kiah. Lepas tu Kak Kiah dia menyambunglah cerita. Dia ceritakanlah apa yang berlaku pada masa tu dengan kedatangan lelaki misteri tu, lelaki pelik tu kan. So lelaki tu Kak Kiah cakap memang menakutkan Tok. Memang saya tak tahu nak cakap apa. Saya tengok Tok, muka dia Tok memang menakutkan, dengan diri dia kerah kejong je depan jenazah macam tu. Tak tahulah apa nak diluahkan lagi pada Tok Ketua. Lepas tu Tok Ketua ni dia rasa terkejut. Lepas tu dia khawatir tahu sesuatu akan berlaku kepada jenazah suami Kak Kiah ni. So ketua kampung dia pun segera mendapatkan orang-orang kampung untuk pergi ke rumah Kak Kiah. Dia tak nak tunggu lama dah, tak nak bertangguh seminit pun. Mereka perlu menguruskan jenazah suami Kak Kiah secepat mungkin. Setelah semua berkumpul, Kak Kiah pun balik semula ke rumah bersama dengan ketua kampung, dengan orang-orang kampung semua kan. Sampai je mereka dekat rumah Kak Kiah, Kak Kiah dengan anak dia terus naik ke rumah. Masa tu dia terus terpa ke arah jenazah arwah suami dia. Lepas tu dia terkejut tau bila dia mendapati jenazah suami dia ni dah hilang, dah tak ada dah dekat tempat dibaringkan. Lebih mengejutkan lagi bila Kak Kiah ni dia lihat terdapat banyak tulang belulang berselerakkan di tempat baringan arwah suami dia. Gitu. Lepas tu ketua kampung dengan orang-orang kampung ni pun terkejut dengan apa yang mereka lihat depan mata mereka, dengan apa yang diceritakan pula lagi. Lepas tu dengan apa yang berlaku, semualah dia terkejut. Sangat mengerikan korang bila korang dah tengok tulang-tulang berselerakkan kan. Kak Kiah dia tak mampu dah nak fikir apa pun pada masa tu. Yang dia tahu kedatangan lelaki pelik tu semestinya ada kaitan dengan kejadian tersebut. Lelaki tu tak pernah lagi dilihat oleh Kak Kiah selepas kejadian tu. Kak Kiah dia tertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada jasad arwah suami dia sebenarnya. Kejadian tu juga menjadi tanda tanya kepada penduduk kampung di Kalimantan Barat. Sampai sekarang tak ada jawapan. Jadi sekian saja perkongsian yang pertama daripada akak. Akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni dia mengenai seorang lelaki yang terhumban ke alam perantara. Macam tu lah. Kisah ni dialami oleh seorang pemuda yang dikenali sebagai Azman. Rasanya inilah satu-satunya pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Azman seumur hidup dia. Ditulis macam tu lah. Bagaimana pada saat
rohnya seperti telah terlepas daripada jasad dan berada terawang-awang di satu tempat yang belum pernah dibayangkan oleh dia untuk dia berada kat tempat tu. Tempat yang penuh dengan kegelapan dan tempat yang menakutkan. Macam tu lah. Dan dalam waktu yang sama, menurut orang yang arif tentang alam gaib ni, jasad Azman telah dirasuki sesuatu. Dia macam ni sebenarnya. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, iaitu pada hari Jumaat sekitar pertengahan tahun 1996, ketika tu nak dekat masuk waktu maghrib. Kebiasaannya kan, nak mendekati waktu maghrib ni sepatutnya lah Azman ni dah bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Tapi tak tahulah pada hari tu, dia tak tahu kenapa dia yang sedang asyik melayani anak jiran dia ni bermain, ditangguhkan pula waktu untuk bersiap-siap pergi ke masjid. Jadi anak jiran Azman ni nama dia Syafiq tau. Syafiq dia ada daya penarik dia yang tersendiri. Dia sangat comel korang. Comel sangat. Berusia pula tu 3 tahun. Teletah dia memang tengah manja, tengah comel-comel gitu. Jadi Azman ni dia sangat rapat tau dengan Syafiq ni. Malah ketika azan berkumandang pada hari kejadian tu, Azman masih mau mengajak Syafiq berjalan-jalan. Syafiq yang seronok mendapat layanan daripada Azman tu, dia tak menolak, tak membantah. Dia segera mendepangkan tangan dia, minta macam dukung, nak dukung macam tu lah. Sambil mendukung Syafiq ni, Azman dia melangkah menuju ke jalan besar melalui satu lorong yang ditumbuhi dengan semak samun dan juga pokok-pokok yang rimbun. Okey, sampai tiba di pertengahan jalan, Azman ni yang masa tu dia tengah mendukung Syafiq kan, dia rasa macam tak tahan nak buang air kecil. Dia dah tak mampu dah, nak tahan lagi lama dia tak mampu dah. So dia letakkan Syafiq kat bawah. Lepas tu dia pun lari-lari lah dekat sebatang pokok ni, pokok pulai sebesar betis gitu. Tanpa berlengah masa lagi kat situ, Azman pun dia menunaikan hajat kecil dia tu dekat pokok tu. Sebaik selesai menunaikan hajat dia, tiba-tiba pula masa tu muncul seekor kucing hitam tau dari celah semak. Ekor kucing hitam tu 2 kali lebih panjang daripada kucing biasa yang pernah dilihat oleh Azman. Apa yang lebih membuatkan Azman ni terpaku adalah pandangan dari renungan mata kucing tersebut. Mata kucing hitam tu seperti memancarkan cahaya berwarna kuning. Cahaya tu macam memandang tepat ke arah Azman, merenung Azman. Macam tu kucing tu dia menghampiri kepada Azman. Tiba-tiba je kucing tu menyerang dan mencakar kaki Azman. Kerana serangan tu serangan yang mengejutkan, mendadak macam tu, so Azman dia tak sempat nak mengelak. Jadi kaki dia berdarah tau korang. Lepas tu dia rasa pedih sangat pada bahagian kaki dia. Dek, kerana dia terlalu sakit pada masa tu dicakar oleh kucing tu, dengan perasaan yang marah, Azman dia pun secara spontan, tak ada niat pun, dia spontan je kaki dia tu menyepak kuat tubuh kucing tu. Dia sepak kucing tu sampai kucing tu terpelanting beberapa meter daripada dia. Tetapi kucing tu dia bangkit semula tau. Daripada jatuh tu, dah jatuh gedebuk, dah bangun semula, seolah-olah bersedia untuk menyerang Azman semula. Punya gagah kucing tu memang luar biasa. Sebaik saja kucing tu menuru ke arah Azman, Azman dia kangkangkan kaki dia. Dia luas kaki dia, kucing tu jadi macam tak boleh nak terpa dia kan. Saat Azman membalik tubuh dia untuk mengajar kucing tu semula, tiba-tiba dia rasakan seperti ada sepasang tangan tau. Tangan yang mencengkam kepala dia. Kehadiran tangan tu macam tangan kematu, tangan yang dah keriput, bukan tangan orang muda ke apa ke. Jadi disangkakan oleh Azman pada masa tu tangan tu milik seorang lelaki tu. Tapi melihatkan jari-jari dan kuku tangan tu, jari dia panjang, kuku dia panjang, melebihi daripada ukuran tangan jari manusia yang normal, membuatkan Azman ni dia nak tahu siapakah gerangan pemilik kepada tangan dan jari yang pelik tu. Ketika Azman berusaha nak menoleh, sekilas dia dapatlah melihat seseorang yang dia tak pasti sama ada orang tu lelaki atau perempuan. Yang penting orang tu berambut panjang dan berpakaian agak lusuh. Tapi kan Azman dia tak dapatlah nak tengok dengan jelas macam mana wajah sebenar orang tu tau. Dalam masa yang sama, tekak Azman ni dia rasa loya, kepala dia rasa pening. Bila dia terbau, bau badan kepada orang tu bau hamis seperti bau ikan yang membusuk. Jadi Azman dia tiba-tiba rasa macam
rasa takut, rasa berdebar, rasa pening, macam-macam rasa lah ada. Semakin menjadi-jadi perasaan tu, keadaan sekeliling dikatakan seperti berputar-putar macam tu. Semakin lama semakin laju dia rasakan putaran tu. Lepas tu Azman ni dia rasa macam nyawa dia sedang dicabut tau daripada badan dalam keadaan paksa. Itu perasaan dia lah dalam keadaan macam tu. Azman dia masih ingat pada Syafiq, dia masih sedar kepada Syafiq. So dia sendiri tak tahu apa yang telah berlaku pada diri dia. Tapi Azman dia sempat memeluk Syafiq sambil menjerit meminta tolong. Dia minta jugalah tolong daripada siapa-siapa yang ada berdekatan tau. Jadi Azman dia rasa tubuh dia ni seperti disedut oleh sesuatu kuasa yang luar biasa. Lepas tu suara jeritan ini semakin lama macam semakin hilang. Seolah-olah macam dijerit macam mana sekalipun hanya dia je yang dengar, orang lain tak dengar. Jadi masa tu jugalah Azman dia macam dengar tak dengar je ada suara berdekatan dengan dia tau. Suara tu dia macam ni lah dialog dia. Kenapa dengan Azman tu? Ada apa? Ada apa? Kenapa Man? Man, kenapa? Azman. Dengar tak dengar je dia dengar suara tau. Woi, cepat tolong angkat Azman ni ke rumah dia. Lepas tu Azman dalam macam nak dengar tak nak dengar tu, Azman dia terkejut lah kan. Sebaik saja dia menoleh ke arah suara-suara yang tengah bercakap tu, dia nak cuba kenali suara siapa tu. Dia seperti sedang menyaksikan satu pemandangan yang ganjil. Sepatutnya dia nampak lah jiran-jiran dia ke, kawan-kawan dia ke yang tolong dia, bantu dia. Tapi dia berada dalam situasi yang memang pelik pada dia, ganjil sangat. Azman dengan jelas dia dapat lihat diri dia tau, terlentang dekat atas tanah. Lepas tu dikerumuni dengan jiran-jiran dia. Macam pelik kan, terkejut lah. Maksudnya kat sini dia sedang melihat diri dia sendiri dekat bawah. Dalam diri dia dengan penuh dengan macam-macam persoalan pada masa tu. Entah pada siapalah dia nak bertanya. Azman ni dia rasa macam terus melayang ke tempat yang dia tak pernah jejaki, atau dalam khayalan dia tak pernah pun dia terfikirkan akan berada dalam situasi macam tu tau. Yang nyata tempat tu gelap dan penuh dengan asap berwarna hitam pekat. Azman hanya boleh berusaha menjerit meminta tolong pada jiran-jiran yang berada di bawah, bahawa dia berada di situ. Maknanya sekarang ni dia sedang terapung menyaksikan apa yang sedang berlaku dekat bawah pada masa tu. Azman dia terus juga menjerit dan menjerit minta tolong. Tapi sia-sia je korang, sebab suara dia hanya boleh didengar oleh diri dia sendiri sahaja. Tiba-tiba muncul dalam benak fikiran dia bahawa apa yang berlaku ni, adakah dia sedang melalui saat mati? Begini ke rasanya mati? Banyak benda lah bermain di fikiran dia pada waktu tu. Azman dia mula faham, dia mula mengerti bahawa dia rasalah roh dia seperti telah meninggalkan jasad dia dan terus bergerak ke atas secara perlahan-lahan, terapung perlahan-lahan macam tu kan. So perasaan dia macam tu lah masa tu. Dia tak tahu nak cakap apa. Situasi yang kita tak alami dan dia tak pernah alami. So rasa takut dan putus asa mula menemani Azman tau. Entah dari mana tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berpakaian serba putih dan berserban. Namun wajah lelaki tu tak dapat nak dilihat oleh Azman dengan jelas. Lelaki tua tu mendekati dengan Azman, kemudian dia memegang tangan Azman. Lelaki tua tu dia macam menarik Azman lah, supaya Azman ni tak terus terapung naik ke atas. Macam tu lah. Azman dia dengar tau suara lelaki tu sayup-sayup je. Lelaki tu sebenarnya cuba untuk berbicara dengan seseorang, tapi dia tak sure siapa tu. So dia pun dalam kebingungan kan. So lelaki tu terus berkata macam ni tau, kesian dia, lepaskanlah, belum saatnya. Tapi rupanya korang, yang diajak berunding oleh lelaki tua tu memang tak nak mengalah. Lelaki tu tak nak mengalah. Dan Azman masa tu dia melihat orang dia ajak berunding tu adalah jasad dia sendiri. Lelaki yang tak nak mengalah tu adalah jasad dia sendiri. Tapi siapa yang berada dalam jasad dia? Itu yang pelik. Pening kepala dia memikirkan perkara tersebut. Barulah Azman ni faham bahawasanya jasad dia telah dirasuki sesuatu. Jadi masa tu lelaki tua tu cakap, kamu harus pulang, belum saatnya. Lelaki tua tu terus berbicara dengan Azman.
Tapi macam mana Azman merasakan suaranya macam dah tak boleh nak keluar, dah tak boleh nak cakap apa, dah tak boleh nak orang kata berbalas-balas perbualan dengan lelaki tua tu. So sejak lelaki tua tu pegang tangan Azman tu, dia merasakan seolah-olah dia dah tak bergerak ke mana-mana. Maksudnya dia tak adalah naik dan terus naik, lepas tu tak adalah pula turun ke bawah. Dia cuma stay terapung dekat situ je, terus tergantung di awang-awang yang berwarna gelap pekat hitam tu. Dalam keadaan dah putus asa, dah letih, dalam ketakutan yang mula menyelimuti diri Azman ni, Azman dia melihat ayah dia datang tau, bersama dengan seseorang yang dikenali sebagai Pak Leman. Pak Leman ni dia seorang bomoh terkenal dekat kampung dia. Namun kedua-duanya seperti tak dapat melihat kehadiran Azman ni. Azman terus menjerit, minta tolong. Tapi malangnya tak ada siapa pun yang dengar. Mereka berdua ni tak bagi respon. Jadi Azman terus berharap agar Pak Leman ni dapat menolong dia untuk kembali kepada jasad dia. Harapan Azman ni berkecai. Pak Leman balik dengan perasaan hampa. Pak Leman gagal pulihkan Azman tau. Selang beberapa ketika selepas tu, kepulangan Pak Leman ke rumah, datang pula lah Tok Said. Juga seorang bomoh, sama juga. Semangat Azman ni yang lemah tadi kembali berkobar-kobar. Dia mengharapkan kali ni dia akan berjaya kembali tersedar tau. Dia boleh bangun balik, dia akan sedar balik semula. Namun sama juga macam Pak Leman, Tok Said ni pun dia gagal untuk menemui diri Azman. Dia gagal untuk bangkitkan Azman, sedarkan, pulihkan Azman tau. Azman semakin putus asa dan tidak ada lagi semangat untuk dia kembali ke jasad dia. Macam itulah perasaan dia. Azman ni dia still tengok tubuh dia dirasuki, sementara dia masih juga terapung-apung statik sambil dipegang oleh lelaki tua tadi. Man, bersiap-siaplah. Tibalah saatnya engkau kembali, kata lelaki tua tu cuba untuk menenangkan Azman. Rupa-rupanya korang, kata-kata lelaki tua tu menampakkan kebenaran apabila Azman melihat Haji Idris datang. Haji Idris ni merupakan imam di kampung dia tau, yang juga merupakan seseorang yang terkenal dengan pengetahuan yang luas tentang alam gaib. Hanya inilah peluang untuk Azman. Kalau dia gagal, bermakna Azman tidak akan dapat lagi untuk bangkit, untuk sedar. Macam itulah, dia mungkin tak akan dapat kembali ke alam fana. Itu perasaan dia lah kan. So lelaki tua tu cakap pulanglah. Lepas tu Azman pun dia merasakan keadaan sekeliling ni berpusing-pusing. Dia rasakan diri dia macam disedut oleh sesuatu pusaran yang sangat kuat. Selepas tu Azman dia dah tak ingat apa-apa dah tak tahu dah. Tiba-tiba je Azman ni mula mendengar suara-suara dekat sekeliling dia. Dia dah sedar. Dah sedar pun kamu Azman. Macam itulah. Perlahan-lahan Azman ni dia buka mata dia, dah letih, dah pening, semua bercampur kan. Sama-sama je dia melihat ada seseorang di hadapan dia sambil memicit ibu jari kaki dia. Lama kelamaan kan pandangan Azman ni semakin jelas. Lepas tu Azman dapat melihat orang yang memicit ibu jari kaki dia tu adalah Haji Idris. Sementara dekat sisi kiri dengan kanan dia dipenuhi oleh kaum keluarga dia, kawan-kawan dia semua adalah kat situ. Lepas tu Haji Idris ni cakap lah, baringlah, bawa berehat, tak payah dibangun lagi, baring je. Gitu sambil tersenyum lah kan. Azman ni pun dia rasa badan dia macam amat sakit. Lepas tu dia rasa macam susah untuk bergerak tau. Dia rasa macam, yelah, kita rasa macam cramp macam tu lah. Kemudian dia cuba untuk menggerak-gerakkan ibu jari kaki dia yang pada waktu tu dia rasa panas. Tak apa, kejap lagi rasa panas tu hilang lah. Kata Pak Haji pada masa tu. Masa tu Pak Haji tu dia gosokkanlah kaki si Azman ni. Lepas ni kaki kamu tu akan okey balik semula selepas hilang rasa panas ladi hitam. Itulah dia ladi hitam kan. Selepas keadaan Azman betul-betul pulih, barulah Azman tahu bahawa dia telah jatuh tak
tak sedarkan diri berhampiran pokok pulai yang dia pergi kencing tadi. Lepas tu jiran-jiran dia tu menemui Azman ni dekat situlah, dekat tempat dia bawa Syafiq tadi. Lepas tu jiran-jiran dia pun membantu dia angkat Azman ni bawa balik ke rumah. Menurut kata ayah Azman pula, sewaktu Azman dia tak sedarkan diri tu, Azman ni sering meronta-ronta tau, mengamuk tak tentu pasal, menjerit-jerit tak tahu apa yang dijeritkan. Tapi suara jeritan tu bukanlah suara Azman. Suara tu dia agak garau, lepas tu dia agak kasar. Jadi ayah Azman ni dia tahulah kan bezakan anak dia atau tidak kan. So Azman dia melopong je dengar penjelasan daripada ayah dia. Dia bingung, dia pening, semua benda lah bercampur kan. So dia tak nak tahulah dengan lebih lanjut apa yang Haji Idris katakan pula selepas tu. Perkara yang menyebabkan Azman ni tak sedarkan diri sebab dia dah buang air kecil dekat tempat tinggal sebuah keluarga makhluk gaib. Anak makhluk gaib tu dia dah terkena air kencing tu. Lepas tu Azman tu dia dah buat induk dia marah, maksudnya tak tahulah mak ke ayah ke kepada anak makhluk gaib tu, macam marah sangat kepada Azman ni, lalu menyerang Azman. Keadaan bertambah teruk apabila Azman ni membalas. Dia malah menendang makhluk tersebut. Jadi makhluk tu kemudiannya dia masuk ke dalam tubuh Azman tau. Dia merasuki Azman. Gitulah. Lepas tu Haji Idris ni dia nasihatkan kepada Azman, kepada kita jugalah kan, jangan sesekali membuang hajat kecil ke hajat besar ke yang sembarangan dekat tempat yang kita tak tahu kan tempat tu macam mana, apatah lagi ketika waktu maghrib. Kerana menurut Haji Idris, waktu-waktu begitulah waktu terbukanya sedikit celah perbatasan antara alam gaib dan alam nyata. Macam itulah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui segala rahsia alam ini. Sebaik-baiknya waktu maghrib ni kita jangan berkeliaran di luar. Sekian sahaja untuk perkongsian akak pada kali ini. Sekian sahaja kisah-kisah untuk kali ni. Kalau korang ada kisah-kisah yang menarik atau tak menarik pun tak apa, untuk kongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh DM dengan Cengkeh Channel. Okey korang, apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Maksudnya apa yang buruk jangan ikut langsung tau. Jadi akak nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton dari awal sampai akhir. Jika akak ada tersalah kata, akak mohon maaf. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.